Ya Allah, gila. Malah Wah, kini kejadian ngeri ini banget sering guys. didengar. Hai, hello, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya kawan-kawan, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya. Amin, amin ya robbal alamin. So guys, kebelakangan ini yaitu pada 4 hari bulan Juli 2022 ya. Ini ada kabar duka guys. Ini tepatnya itu di Baling Kedah ya. Mungkin banyak kawasan sekitar situ juga terkena dampak oleh banjir bandang ini guys. Ini ya mungkin boleh dikatakan ini cobaan, dugaan, dan boleh dikatakan juga ini sebab ulah manusia guys. Jadi tak apa, kita akan tengok videonya dulu seperti apa. Nanti kita baru komen ya guys. Di sini ada salah satu video abang yang bagi link ini ya. So ini daripada Facebook guys, sama-sama kita tengok videonya seperti apa ya. Wallahu alam guys. Yang penting kita harus selalu dekatkan diri kepada yang maha kuasa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Play. Wah, Punca mesangkinya ni. banjir Hancur habis. habis. Hancur habis. Ya Allah. Habis. Puak-puak Rakyat menteri. susah, hai. Rakyat susah. Balak Susah, banyak rakyat gila. susah, habis. Habis hancur habis. Ya Allah, dugaan berat ni. Habis ah ni. Kamar ni. Habis. Wow, air dia deras. Duduk kampung ni, duduk tetang ni dia ni. Tu dia. Subhanallah. Belayar habis lah. Betul. Habis tengok tu. Banyak kayu-kayu ni, balak-balak. Hilang apa ngah? Rumah dia hilang. Akbar. Allahu Akbar, sebelah tu rumah pun dah tenggelam kan, tenggelam. Habis ah. Ya Allah, deras gila ni. Wow. Ngeri guys ya. Wow. Air dia deras gila ni. Seperti banjir di yang Kedah hari itu kan. Wow. Masya Allah. Rumah ni tinggal atap dia je. Wow. Ya Allah. Oke guys, itu saja ya videonya, sekejap aja, 1 menit 28 guys. Dan kalau kita lihat kan, itu airnya deras gila guys, sampai atap rumah aja yang nampak. Dan ada tadi dia orang punya dialog ya, dia percakapan rumah, ada yang rumah hilang. Jadi wow, untuk kawan-kawan saudara yang berada di Baling Kedah, harap bersabar ya, bertabah. Ini mungkin dugaan bagi kita semuanya. Tapi ya ini boleh dikatakan juga sebab ulah manusia juga kan. Sebab kalau di situ ada kabar berita nih bahwa banyak sekali pembalakan. Bahkan gunung-gunung sekarang ini banyak yang botak ya, banyak yang gundul sebab pembalakan terlalu banyak. Dan alasannya itu akan ditanami oleh durian musangking. Tapi kita tak tahulah ya. Tapi untuk penanaman durian musangking itu kan juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat pokok itu menjadi besar kan. Jadi ya kita sama-sama berdoa aja lah guys. Semoga di balik dugaan ini, di balik cobaan ini ada hikmah yang luar biasa nantinya ya. Semoga aja ya. Kalau kita lihat kebanyakan di Malaysia ini memang ada banyak sekali banjir bandang ya, di Kuala Lumpur, di Selangor, di Kedah, di banyak tempat juga yang terkena dampak banjir ini. Padahal kalau kita tengok kan di Malaysia ini kan banyak sekali bukit guys. Sebab aku kalau pergi ke Semenanjung itu banyak sekali perbukitan, dan itu kalau kita tengok kan pohon-pohon ini rindang, cantik, tapi tak tahulah pula yang di dalam hutan tuh ada banyak sekali penebangan pohon yang merajalela kan. Jadi ya kita sebagai manusia kita harus selalu introspeksi diri lah yang pasti ya. Dan yang paling penting itu mari sama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah ini. Jadi semoga aja nanti dapat digantikan rumah yang baru dan ada tempat yang layak untuk mereka duduki ya. Dan aku lihat sekarang ini banyak sekali NGO-NGO yang turut membantu untuk membersihkan
dampak banjir ini. Sebab kalau kita tengok kan banyak sekali batang-batang pohon, banyak sekali pokok-pokok besar yang lalu lalang ataupun melintang di kawasan rumah-rumah tersebut guys. Jadi kita sama-sama berdoa lah, semoga yang terkena musibah ini lebih kuat semangat untuk menjalani hidup ini guys ya. Oke guys, ini ada salah satu link lagi yang abang bagikan ini. Ini ada 10 tragedi besar pernah berlaku di Malaysia yang korang dah tak ingat. Oh, ini mungkin ini adalah 10 tragedi bencana yang masa lampau ya, masa silam. Dan ya sama-sama kita introspeksi diri lah yang. Jadi kita harus selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa guys. Dan ini channel daripada Faktau Channel. Link ada di deskripsi untuk kalian tengok langsung videonya ya. Jadi sama-sama kita tengok, kita renungkan sama-sama kenapa bencana ini boleh terjadi di bumi kita tercinta ini guys. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita play sama-sama. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Jadi banyak sekali cadangan-cadangan daripada viewer ya. Sebab Faktau Channel ini sangat menarik sekali. Banyak sekali 10 hal menarik ataupun 10 tragedi, 10 hal unik dan lain sebagainya. Jadi kalian klik aja link di deskripsi untuk nonton video-video daripada Faktau Channel ini guys. Jadi korang kalau ada cadangan Bang Ray nak buat apa, boleh komen di bawah ataupun DM di Instagram Bang Ray ya. Oke lanjut. Kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya amat bersyukur kerana faktor geografi negara kita yang terlindung daripada pelbagai bencana secara semula jadi. Contohnya seperti rekahan gerak bumi tektonik yang tidak melingkari di negara kita, justru merendahkan risiko negara kita dari gempa bumi yang berskala tinggi. Namun seperti kebanyakan negara, Malaysia juga tidak lari dari ujian bencana yang menimpa, baik secara semula jadi maupun akibat daripada perbuatan manusia. Ya Allah, takut guys. Kalau tengok seperti ini kita rasa ahli falsafah ya. dunia George Santayana mengatakan, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Mereka yang tidak dapat mengingati masa lalu akan terhukum untuk mengulanginya. Jadi apa kata di dalam video kali ini? Jom kita mengimbau kembali sejarah tragedi yang pernah menimpa Malaysia agar kita tidak mengulanginya semula. Betul. Sebab ini juga boleh dikatakan ada yang ulah daripada kita sendiri sebagai manusia di bumi ini guys. Jadi kita sama-sama renungkan ya. Jadi tragedi-tragedi ini boleh menjadi pelajaran, pembelajaran buat kita yang hidup numpang di bumi Tuhan ini guys. 10 tragedi paling besar pernah berlaku di Malaysia yang korang dah tak ingat. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10 nombor 10 guys. Banjir besar Kuala Lumpur. Banjir besar Kuala Lumpur. Banjir besar yang berlaku di Malaysia 71. pada 1971 ini merupakan antara banjir besar yang paling teruk pernah dicatatkan dalam sejarah negara. Banjir ini berlaku akibat daripada angin monsun yang mengakibatkan hujan turun dengan lebat dan berterusan sehingga seminggu menyebabkan hampir seluruh negara lumpuh akibat ditenggelami air. Dan hanya 3 negeri sahaja yang tidak terjejas, iaitu Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Apa yang menakutkan, Kuala Lumpur pada masa itu dikatakan antara tempat yang paling teruk terjejas, di mana 60% daripada kawasannya telah ditenggelami air, sehinggakan warga kota pada masa itu memberi bayangan Kuala Lumpur seolah-olah berada di tengah-tengah lautan. Keadaan ini telah menyebabkan kerajaan membuat pengisytiharan darurat banjir kebangsaan pada 5 Januari 1971 oleh Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Tun Abdul Razak. Dilaporkan banjir ini telah menyebabkan 180,000 orang terjejas dan 32 orang kehilangan nyawa. 32 orang kehilangan nyawa guys. Okey, memang kita tidak pungkiri ya bahawa Masjid Jami itu kan di tengah-tengah sungai, antara pertembungan antara sungai ya, Sungai Gombak dengan sungai apa entah yang satu lagi itu selalu kena banjir. Dan kalau banjir itu hampir tenggelam Masjid Jami itu kan. Dan ini tahun 71 aja itu udah pernah terjadi banjir yang besar begitu kayak tadi guys, besar banget kan. Bahkan berapa ribu, 1.800 orang terjejas di dampak banjir ini. Wow, dan ini terjadi banyak kali untuk masa kebelakangan ini kan. Padahal kalau aku tengok kan, itu di sungai itu bersih, gila bersih, serius. Dia bahkan dijadikan
River of Life kalau tak silap aku kan. Itu banyak sekali wisatawan yang datang untuk lihat langsung sungai itu di tengah-tengah bandar itu guys. Jadi semoga aja kedepannya nanti akan lebih baik lah ya. Semoga aja. Kita juga sebagai manusia harus introspeksi diri yang pasti. Lanjut nomor 2 guys, play. 9. Runtuhan Terminal Feri. Runtuhan Terminal Feri. Terminal Feri Pulau Pinang, Pulau Pinang. atau dikenali sebagai pangkalan Sultan Abdul Halim yang dikendalikan oleh Rapid Ferry ini merupakan sebuah terminal ini baru yang tahu, menyediakan perkhidmatan feri tertua di Malaysia. Namun siapa sangka terminal yang menjadi ikon Pulau Pinang ini pernah dilanda satu tragedi yang menakutkan 34 tahun dahulu. 34 tahun Pada dahulu. 31 Julai 1998, terminal feri itu sesak dengan kehadiran lebih 10,000 pengunjung yang datang dari seluruh negara Kenapa ramai sangat, meraihkan perayaan Kuan Yin dan festival Saint ada di Bukit festival. Bertajam. Disebabkan terlalu ramai pengunjung yang bersesak dan berebut untuk masuk ke dalam feri, pelantar jeti setinggi 5 meter itu tidak mampu untuk menampung beban dan secara tiba-tiba telah runtuh. Dead and hundreds others injured in the Butterworth Jetty tragedy were at Pasti hospital. ramai yang Saksi yang kena. berada di tempat kejadian mendakwa melihat pengunjung tergelungsur jatuh ke Astagfirullah, dalam laut, ke dalam laut. manakala tiang dan kayu binaan tersebut masih kayu, menimpa mereka. Ramai di antara mereka cuba lari untuk menyelamatkan diri. Iyalah, betul Namun hanya sebilangan kecil sahaja yang terselamat dan betul. selebihnya terperangkap dalam Astagfirullah, runtuhan innalillah. tersebut. Dilaporkan tragedi ini telah menyebabkan kecederaan pada 1,700 orang, 1,700 manakala orang. 32 orang pula telah kehilangan 32 nyawa. orang kehilangan nyawa. Ya Allah, baru tahu guys. Ini adalah pengalaman yang baru ya. Jadi sama-sama kita belajar tentang sejarah-sejarah seperti ini. Jadi kita tidak lupa diri gitu loh guys ya. Lanjut ya. 8. Nomor 3. Runtuhan Highland Tower. Highland Tower. Di Wah, sebalik ini tempat ngeri yang guys, menjadi ini ngeri tumpuan ya. golongan pemburu paranormal. Bangunan yang dibina pada tahun 1974 ini lama juga, sebenarnya 74. tersembunyi satu kisah yang sangat menyayat hati. Semuanya bermula pada 11 Disember 1993 di mana 93. pada waktu itu merupakan musim tengkujuh dan hujan turun dengan lebatnya 10 hari. berturut-turut sehingga menyebabkan tanah di sekitar kawasan itu menjadi lembut. Sekitar pukul 1.35 petang, penduduk di kondominium itu melaporkan terdengar bunyi dentuman dan merasakan gegaran yang sangat kuat. Tidak kurang 5 minit selepas itu, salah satu daripada 3 blok kondominium itu telah runtuh dan musnah, menyebabkan seramai 48 Nasib orang baik, penduduk 40 di sana terkorban. 40 orang Dikatakan terkorban, hanya 3 guys. Ya orang sahaja Allah. yang berjaya dibawa keluar daripada runtuhan itu, manakala selebihnya telah tertimbus Ya dan Allah, tidak dijumpai tidak sehingga dijumpai kini. guys. Sebab memang kan bangunan besar gitu, dia runtuh kan. Runtuh itu nasib baik lah, dia bukan penuh. Kalau full dari bawah ke atas itu diisi orang semua, ya Allah, pasti ramai gila yang kena musibah ini ya. Ya Allah, ngeri banget guys. Kita tak tahu-tahu tiba-tiba kita duduk rumah, tidur ataupun tengok TV, tiba-tiba bangunan yang kita duduki runtuh. Ya Allah, ngeri ya guys, ngeri banget ya. 7. Play lagi nomor 7 nih. Tragedi Ribut Creek. Tragedi ini merupakan antara yang terburuk dan menakutkan dalam sejarah negara. Pada tahun 1996, satu 96. siklon tropika atau ribut ganas yang Ribut berputar ganas. dilaporkan telah terhasil di Laut Cina Selatan. Untuk pengetahuan Musibah korang, ya kalau begini. siklon tropika amat-amat jarang melanda Malaysia. Namun apa yang mengejutkan, pada tahun itu ribut ini telah membadai Sabah dengan kelajuan 83 km sejam dan telah menjejaskan ke Ningau, Kota Kinabalu, Buaran dan Papa. Bantuan akan disalurkan kepada mangsa bencana ribut Greg di Sabah. Sesungguhnya bencana itu sukar untuk dilakarkan kesan kemusnahannya. Sementara itu, Jabatan Kaji Cuaca hari ini menegaskan amaran menarik awal gila lah hubungan video daripada tropika Fakta Greg. Channel ni. Menurut penduduk yang terselamat dalam tragedi itu, tiada petanda awal diberikan sebelum ribut itu melanda. Kan, Mereka pemerintah aja memberi enggak gambaran tahu apa yang melanda seolah-olah kalau mau ada petir. seperti air yang ditakung penuh ke ribut dalam banjir ini. besar, kemudian dicurahkan ke semuanya sekaligus sehingga tiada apa pun yang tertinggal. Malah Ngeri, rumah guys. mereka tidak terus musnah, sebaliknya dihanyutkan sehingga ke suatu tempat di mana kemudian kesemuanya disedut ke dalam air. Ya Allah, dan tenggelam, kembali hilang dalam rumah. keadaan Ish. hanya 3 serpihan. Operasi rumah penyelaman hilang, kemudian telah hanyut, dijalankan guys. lebih 2 minggu, di mana dicatatkan seramai 200 orang telah kehilangan nyawa
manakala 102 lagi hilang dan tidak ditemui sehingga banyak kini. 102 orang hilang tidak ditemui. Ya Allah, ngeri Banjir banget. lumpur Cameron Highlands. Banjir lumpur. Kalau korang nak tahu, Cameron Highlands merupakan antara tempat yang sering mengalami masalah tanah runtuh Betul, dan betul. banjir lumpur. Ya Allah, gila. Malah Wah, hingga kini kejadian ngeri ini banget, sering guys. didengar di media masa. FT 185 Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands petang. Seorang warga emas maut terperangkap dalam kejadian tanah runtuh di Sungai Palas Cameron Highlands. Persoalannya, mengapa kejadian sama berlaku hampir setiap tahun? hampir setiap Namun tahun. antara yang paling teruk pernah direkodkan adalah pada tahun 2013 di mana tragedi Ya ini Allah, telah lajunya. sebagai banjir lumpur Cameron Highlands. Lumpur tu. Lebih tepat lagi, tragedi yang menakutkan ini berlaku di Lembah Bertam di mana pada hari itu hujan turun dengan luar biasa lebatnya. Hujan kalau di tanpa Malaysia ni berhenti memang sejak dari lebat pukul gila, 7 malam pada hari sebelumnya. Ini Lepas tu telah tak menyebabkan berhenti-berhenti. Empangan mulai penuh dan tidak mampu untuk menampung takungan. Oh. Perkara ini telah memaksa pihak berkuasa untuk melepaskan air daripada empangan secara berperingkat sebanyak 3 kali dan ini telah mengakibatkan air naik Ya Allah, secara mendadak ngeri, dan Lembah Bertam ngeri. akhirnya dilanda banjir lumpur yang menakutkan. Ngeri banget guys. Aku takut kalau ada air laju kayak gitu ya. Hiroshima Sungai Buloh. Hiroshima. Pada 7 Mei 1991 berlaku satu tragedi yang amat menakutkan. Bom. Tepat pada pukul 3.45 petang apabila kilang mercun Oh, Bright betul Sparkle lah. yang terletak di Sungai Buloh telah meletup. Ya Allah. Apa yang menakutkan, kilang tersebut Uish, dipercayai terbakar ngeri. dan telah menghasilkan letupan gergasi sebanyak 3 kali yang boleh didengar dan dirasakan gegarannya sejauh 7 km. Uish, 7 kilometer. Hingga kan di balai saya yang jaraknya lebih kurang setengah kilometer jauhnya pun cermin balai pun pecah. Wish. Keadaan pada ketika itu sangat kucak-kacir di mana ramai manusia yang bertempiaran lari Betul lah, untuk penduduk menyelamatkan kan diri ramai kan. sehingga pada masa yang sama telah mengakibatkan banyak kemalangan jalan Ya raya berlaku. Allah. Hasil siasatan Impact mendapati dia tu, kejadian guys. ini berlaku Merembak, punca merebak, daripada bahagian makmal kilang itu sendiri yang sedang menjalankan kerja-kerja menguji mercun menguji yang mercun. siap untuk dipasarkan. Punca kilang Ini tu yang bahaya ni kan. Pengurus kilang tu dia nak mencuba satu produk baru. Bila dia mencuba barang tersebut di tengah-tengah kawasan tu dengan takdir nak berlaku tu, sepatutnya benda tu meletup ke atas. Tetapi sebaliknya benda tombang Okey. terus meluru ke tempat simpanan. Ya Allah, api yang betul yang habis. dikotak gas. Letupan ini telah meranapkan hampir 200 buah rumah Wah, di sekitar 200 kawasan tersebut rumah. serta tingkap-tingkap rumah Banyak yang di pecah, sekitar eh. kawasan Sungai Buloh dan Seri Manjalara sehingga Selayang Selayang pecah kena. akibat impak daripada letupan itu. Ramai penduduk di sana pada ketika itu menggambarkan suasana yang berlaku seperti peristiwa bom atom yang telah memusnahkan wilayah di Jepun Betul. iaitu Hiroshima dan Nagasaki. Pihak media telah menggelarkan insiden itu sebagai Hiroshima Sungai Buloh. Hiroshima Sungai Buloh. Wow. Ini cukup ngeri juga guys ya, itu ya. Bahayanya main-main benda-benda macam tu guys. Dia ada percubaan tiba-tiba salah sasaran. Dia tidak melambung ke atas tapi melambung ke bawah dan akhirnya banyak 200 rumah kena dampaknya, impactnya, ada kecelakaan di jalan raya. Wow, sangat ngeri sekali ya. Jadi kita harus selalu waspada. Ini bukan cobaan, ini adalah keteledoran ataupun cuai, boleh dikatakan cuai. Itu manusia itu sendiri kan. Wah, luar biasa bahaya guys. Play lagi nomor 4. Gempa bumi Kota Kinabalu. Kota Kinabalu, Kota Ramai Kinabalu. para penyelidik mendakwa Ada gempa. Malaysia merupakan antara negara yang bebas terhadap bencana Ah, alam. betul lah, yang Indonesia besar ni banyak seperti gempa gempa bumi. bumi, taufan dan juga gunung berapi. Wah, Indonesia Walaupun juga negara di banyak. sekeliling kita kerap dilanda bencana. Ini Ah, kerana betul lah. dikatakan Malaysia terletak di luar daripada lingkaran api Pasifik. Namun Ya apa yang berlaku Allah, pada tahun banyak 2015 di Sabah ini benar-benar 2015. mengejutkan rakyat Malaysia. Pada 7 Jun 2015, tiba-tiba Sabah telah dilanda gempa bumi yang berukuran 6.0 skala 6 Richter skala selama Richter. 30 saat sehingga mengorbankan 18 nyawa, Ya memusnahkan Allah. harta benda dan meruntuhkan 6 skala ikon Richter puncak besar. Gunung Kinabalu yang dikenali sebagai Dongki Ia. Ramai di antara mereka yang kehilangan nyawa pada ketika itu terdiri Astaghfirullah. daripada Innalillah. pendaki yang berada di Gunung Kinabalu. Wow. Ngeri guys, ya Allah.
betapa takutnya dengan keadaan posisi seperti manakala itu. 2 orang telah dilaporkan hilang tanpa jejak. Para pendaki yang terselamat mendakwa mereka tiba-tiba terdengar bunyi seakan-akan letupan dari arah puncak gunung sebelum disusuli puncak getaran yang gunung. sangat kuat. Wih, ngeri ya Allah. Takut. 3. Nombor 3. Tsunami. Tsunami. Pada 26 Disember Okay. 2004, satu gempa bumi yang sangat kuat berskala Richter 9.1 hingga 9.1 telah ya berlaku Allah, ini di besar pantai barat laut di Sumatera. Aceh. Ini terkena dampak juga di Malaysia, guys. Wow, Dan telah ya menghasilkan Allah, ombak raksasa cobaan ini. setinggi 30 meter 30 meter. Wow, yang telah ngeri melanda banget. 14 buah negara. Pada masa itu Malaysia juga 14 tidak buah terkecuali negara kena dilanda dampak. tsunami ini. Di Pulau Pinang, 5 beranak adalah antara mereka yang terkorban dalam kejadian ombak besar di Pulau Pinang. Pulau Pinang kan dekat laut. Pulau Langkawi. Antara Langkawi kawasan yang paling terjejas teruk terjejas di Malaysia adalah di Langkawi dan Pulau Pinang dan kawasan-kawasan Pulau lain Pinang. yang turut terkena serpihan seperti Kedah, Ya Perak Allah. dan Selangor. Oh, Menyebabkan banyak kan di jumlah tepi-tepi keseluruhan pantai banyak yang kena. 68 orang telah kehilangan nyawa dan 6 orang lagi 68 hilang. orang. 6 orang hilang ya Allah. Ini tragedi yang sangat besar sekali ya. Tahun Bukit 2004. Antarabangsa. Tanah runtuh Bukit Antarabangsa. 2008 merupakan sebuah peristiwa yang telah berlaku pada 6 Disember 2008 di kawasan Bukit 2008. Antarabangsa, Ulu Kelang, Selangor. bunyi pusing lepas tu dah takut. Tragedi yang telah mengakibatkan 4 orang Ya kehilangan Allah, nyawa ngerinya yang ya berlaku Allah. pada pukul 3.50 pagi di waktu kebanyakan 35 sedang pagi berada di ya tidur. Allah, itu waktu Menurut orang penghuni lenat sana, nak tidur mereka kan. tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat bising seolah-olah mercunnya Ya meletup Allah. dan apabila mereka keluar untuk melihat punca bunyi itu, mereka terkejut apabila melihat kesemua pokok tiba-tiba rebah dan banyak rumah di kawasan itu sudah hilang tertimbus. Ya Allah, Pada tengah tengok pokok rebah je. Lepas tu dia meletup-letup kan bunyi. ngeri Rumah dia banget. tak ada lah sebab rumah dia pakai cermin kan. Cahaya dia keluar, tengok rumah tu dah tak ada dah. Kejadian tanah runtuh yang berlaku hanya 1.5 km dari tempat kejadian runtuhan Highland Tower ini telah mengakibatkan 14 buah rumah banglo musnah. Banglo 14 musnah. 1. Nombor 1 Pencemaran pasir gudang. Pada Pencemaran tahun pasir 2019, gudang. Ini baru penduduk kemarin ya. Pasir Gudang Johor telah dihantui dengan satu tragedi yang Ini kalau ini kan kecuaian manusia Sungai kan. Kim Kim di Pasir Gudang Johor tercemar. Kini seramai 2,700 Ini saya dekat sana tak silap guys di waktu Johor. itu. Sekolah Aku di dekat sekitar Johor. Pasir Gudang diarah tutup sehingga berpunca daripada sisa bahan kimia dari Sungai Kim Ah, Kim kan, yang betul, tidak kan. diurus dengan baik. Pada 7 Mac 2019 dilaporkan Sungai Kim Kim yang terletak di daerah itu telah tercemar dengan sisa kimia yang berpunca daripada pembuangan sisa toksik secara haram ke Ini dalam ulah sungai. manusia Apa ni. yang menakutkan, hasil daripada pembuangan itu, asap toksik telah terhasil daripada proses penjejatan air sungai dan telah Bahaya menjejaskan betul, lebih eh. 6,000 orang dan kebanyakannya adalah daripada pelajar sekolah. Pelajar Sehingga sekolah, ramai di antara sesak mereka nafas. terpaksa dimasukkan ke dalam ICU. Perkara ini telah mengakibatkan Ngeri, bahaya. 110 buah sekolah terpaksa ditutup. Itu sajalah untuk video kali ini. Kebanyakan daripada tragedi yang itu fakta saja, nyatakan dalam list video kali ini adalah berpunca daripada perbuatan manusia itu sendiri. Semoga video daripada tragedi perbuatan yang manusia pernah itu berlaku sendiri. ini sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran dan membuka mata manusia tentang Setuju. risiko bencana yang bakal dihadapi Betul. akibat perbuatan kita. Fakta akhiri Ulah video manusia ini itu dengan sendiri. petikan dari Theodore Roosevelt. The more you know about the past, the better prepared you are for the future. Semakin banyak anda tahu tentang masa lalu, semakin bersedialah anda untuk masa depan. Okeylah, Yes, jumpa ini lagi kata-kata video yang akan bijak, datang. ya. Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam. Fakta channel ini 5 hari yang lalu guys, dan view-nya sudah 316.000 ya. Jadi ini sangat luar biasa ya video daripada Fakta channel guys, dan banyak lagi video-video yang menarik. Nanti kita akan coba reaction juga lah, kita tengok. Dan banyak sekali ya ini kejadian-kejadian yang tragedi besar di Malaysia, dan kebanyakan sih ulah kita sendiri ya sebagai manusia yang tidak menjaga lingkungan
dan kecuaian juga guys. Seperti di Sungai Kim Kim itu kan individu itu sendiri yang mencoba membuang toksik di Sungai Kim Kim, dan waktu itu saya ada dekat sana guys. Memang banyak sekali pencucian di Sungai Kim Kim ini ya, untuk dibersihkan. Waktu itu kita pun di stop untuk bekerja, suruh duduk rumah. Kawasan Johor tersebut itu di stop, diberhentikan. Bahkan 10 sekolah tadi juga diberhentikan, sebab memang bahaya untuk pernafasan kita, udara yang tidak sehat ya guys ya. Jadi ya, kita harus selalu introspeksi diri, kita selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tidak lupa juga kita sedekahkan Al-Fatihah bagi para mangsa yang terkena banjir ataupun terkena musibah tragedi besar ini. Jadi kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka guys. Dan ya, untuk kita yang masih hidup ini, jadi kita harus selalu introspeksi diri, selalu bercermin. Jadi jangan pentingkan diri sendiri guys, kita harus pandang ke depan, jangan membuang sampah sembarangan, dan ya selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa guys. So mungkin sekian dulu untuk video reaction kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. See you the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.